Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillahil khail. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Wa qala innani minal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengacara Profesor Ridwan Syekh Razali Nawawi, saudara saya yang bersama dalam pasukan Dura Asmawi, dia di Manjui, saya di Tambun, dan rakan-rakan Wadah, Abim, KPIP dan Ma'had Al-Ummah. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak sudi undang saya kemari. Saya ingat diberitahu Azizah pernah ke sini dulu, dalam keadaan kita dulu tertekan, dan saya ambil peluang ini untuk menyatakan bahawa dalam pendekatan kita dalam dakwah ini, misi pendidikan itu terpenting. Sebab itu dalam keadaan kedaifan kita dulu, kita mulakan dengan Yayasan Anda Akademik yang motonya ke arah insan akademis yang bertakwa. Kalau dalam tasawuf itu, tapi kalau ikut sekarang kefahaman kita, setakat insan saleh pun eloklah, ya. Tapi itulah kefahaman kita pada peringkat awal, dan rakan-rakan kita Ridwan, Anwar Tahir dan kawan nampak mengasaskan sofa dengan asas pahaman yang sama. Sudah almarhum Ismail Faruqi bila mengasaskan Ma'had Al-Fikr, International Institute of Islamic Thought, mengatakan kegalauan, kekacauan, kecamuknya pemikiran umat ini kerana dangkal ilmu, kerana tidak ada keinginan untuk mendalami kitab-kitab muktabar, kitab-kitab lama, dan memahami permasalahan semasa. Jadi kita kalah dari segi ilmu, kalah dari segi agama, kalah dari segi akhlak, dan miskin dari segi ekonomi. Maka dalam pertarungan kita dengan barat, pertarungan kita dengan budaya-budaya lain, kita tewas. Sebab itu asas kita masih lagi menimba ilmu, dan tentunya bagi kita orang Islam, dia asas akidah, syakhsiyah, akhlak, dan sebab yang disebut Syekh Razali, syakhsiyah Islamiyah ma'nawiyah. Makna biar ada tafsir lah, saya matan saja. Maknanya ada usaha yang sungguh-sungguh. Kadang orang salah faham, dia ingat politik ini persaingan kuasa, rebut, maki hamun, fitnah. Setuju peluk, tak setuju orang tu jadi komunis, setuju puji melambung, tak setuju dia ahli neraka. Ini maknanya bukan asas ilmu. Ini masalah kita, bukan saja sesama dengan orang bukan Islam, malah sesama Islam. Babak kekeliruan, gulu, yang muta'assibin, yang tu'assub, ini menjadi masalah. Siapa yang kupas? Almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kita bernasib baik kerana dalam keadaan kecamuk di negara kita, dalam keadaan orang kafir mengkafir, yang sebut di Mesir takfir wal hijrah, ada karya-karya besar yang ditulis oleh marhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang mengingatkan sementara dakwah itu penting, sementara fahaman itu baik, mesti ada fahaman bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kaedah dakwah yang ditetapkan oleh Quran, bukan oleh tokoh politik, bukan oleh parti politik, ditetapkan dalam Quran bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kaedah dakwah yang ditetapkan oleh Quran, dan kita tidak boleh menyimpang semata-mata kita marah atau kita berebut nak menang atau nak tawan semana-mana kawasan.
pada tahun sekitar 79, saya dengan marhum Fadil Noor pergi ke Kuwait, Mesir, Arab Saudi sebagai Presiden dan Timbalan Presiden Habib. Bila sampai di Riyadh, kami jumpa seorang tokoh, seorang alim dan pejuang mujahid, Fathi Yakan. Walaupun di dalam negeri dia disebut Fathi Yakun. Fathi Yakun, dalam perjumpaan saya dengan Fadil Noor, bincang, tentu kita kagum, ini syekh besar, kitabnya banyak. Dia mengingatkan bahaya dalaman gerakan Islam, parti Islam, iaitu bahaya ghurur. Ghurur ini maknanya obsession. Dia saja betul, tak boleh bincang, tak boleh beda pendapat, kumpulan dia sahaja. Kalau dia dalam parti, dalam persatuan dia sahaja, dalam parti dia sahaja, dalam gerakan dia sahaja. Dan dia yakin seyakin-yakinnya tidak ada jalan lain melainkan jalan yang ditetapkan. Jadi dibedakan, walaupun dia bila bercakap dia sebut al-Islamu ya'lu ala wala ya'lu alaih. Islam itu tinggi, tetapi sebenarnya badan dia, persatuan dia, parti dia itu mengatasi Islam. Ini dipesan, ditekankan oleh Syekh Fathi Yakun. Ini pengajaran bagi kita. Jadi bila balik umpamanya dalam muktabar Abim, dalam usrah-usrah, kita kata ya, mesti yakin dengan dan mendalami akidah, perbaiki akhlak dan syakhsiyah Islamiah, tetapi jangan sehingga ditimpa penyakit urur. Saya sebut di sini terutama di Perak, sebab ketua belah sana Perak ni dah panggil saya sokong Israel sama dengan komunis, nak suruh jantan dengan jantan menikah. Ya Rabbi, demikianlah peringatan awal Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengenai takfir, kafir mengkafir. Dan pada tahun 1979 Fathi Yakun mengingatkan kita tentang penyakit ghurur. Syekh Azali ya? Baik. Syekh Azali selalu tegur, dia kita sebutan Arab saya itu tak berapa tepat. Ghurur betul lah. Ulul. Dia kata dua istilah tu. Satu yang disebut ghulul. Satu dia kata di istilahnya obsession, bukan ekstremism. Tak apalah, kita boleh cek balik ketepatannya. Ya. Baik. Peringatan kepada kita, sebab itu institusi seperti Ma'had Al-Ummah ini, itu kita harus kembangkan. Kerana penekanannya itu adalah tradisi ilmu, tradisi akliyah. Kalau teori Said Naqib Al-Atas, ya, dalam proses pengislaman, Islam datang itu beda dia apa? Dia menekankan ilmu, pencambahan kitab-kitab yang kadang-kadang orang-orang moden ini dia tepis sebagai tak penting. Tapi dalam tradisi sunnah wal jamaah, ya, tradisi ilmu itu penting. Sebab itu umpamanya saya di Sungai Buloh masa tengah rehat lah, kawan saya sekarang di Kajang, baru tahu. Baik, masa Sungai Buloh tentunya waktu yang banyak, jadi kita ambil kitab-kitab semua jenis salat, sunat, segala macam sunat nak cuba. Yang tak pernah buat tu tengok dalam kitab-kitab. Jadi termasuklah Syekh Abdullah Fatani, ulama besar, bukan saja di Fatani tapi di Kepulauan Melayu, di pondok-pondok banyaknya guna kitab dia, termasuk Munyatul Musalli. Bila baca dah buat,
Tetapi seperti abang yang dikata Faisal tadi, yang aneh bagi saya, bukanlah aneh tapi makna yang menarik, mengesankan, ulama zaman silam yang selalunya orang kata ini ulama pondok, ulama kolot, ya, kadang-kadang pemahaman orang muda dia tak baca, dia baca, dia tak baca. Bila dia baca, ulama ini tulis mengenai matlamat atau kemurnian mundiatul musalli, ya, mana apa maksud tertinggi tentang salat ini. Tapi bab akhir dia, Tatmim al-Faidah, penamat yang sangat berfaedah, dia bicara soal keadilan. Saya baca, tentulah Maksudul Habib ni, bapa-bapa kita kitab pondok ni, Ustaz Zali, Syekh Fadil pesan supaya saya tahu bila pergi ke pondok, tahu apa yang dia orang baca. Tak terlintas saya tentang Tatmim al-Faidah, kerana kita baca Budiatul Musalli pasal solat. Hebatnya, luar biasanya, seorang tokoh dan alim bernama Daud Fatani yang tulis sekitar 1517, fikir sekarang 2022, dia tulis 1517, mungkin terbit di tahun 1519, boleh bicara tentang keadilan dalam kitab salat. Maknanya daripada awal tok-tok guru kita kaitkan salat itu dengan kehidupan, kehidupan itu dengan keadilan, keadilan itu dengan kemuliaan insan, kemuliaan insan itu dengan menghormati hak orang Islam dan bukan Islam. Bacalah Tatmim al-Faidah. Hebatnya kerana setelah salat dia tegaskan hidup ini mesti adil. Dan dia bagi contoh masa Khalifah Malik Marwan, seorang Yahudi pergi jumpa nak merayu bagi pertimbangan apa yang disebut oleh Yahudi itu ketidakadilan. Malik Marwan sibuk, dia khalifah, nak jaga puluh juta orang, dan Yahudi ini nak bicara soal titik bengik tanah dia ke apa ke. Dia bercakap kali pertama, Malik Marwan tak layan. Kali kedua, Khalifah Malik Marwan tidak layan. Kali ketiga, dia kata, ya Khalifah, dengar sini, saya baca dalam kitab Taurat saya tentang hal keadilan ini. Malik Marwan terus lihat, dia tercengang, baru dengar dan selesaikan masalah ketidakadilan yang berlaku ke atas orang Yahudi itu. Jadi kalau sekarang ini, tentunya saya sebagai orang Melayu, orang Islam, akan menggunakan kedudukan kuasa untuk menyebarkan dakwah, menghayati Islam, meningkatkan martabat Islam. Dulu pun pernah saya lakukan. Bank Islam, bukan sekadar ada bank, tetapi bila saya jadi Menteri Kewangan, bilion ringgit simpanan Kementerian Kewangan itu dipindahkan ke bank Islam supaya bank Islam itu meningkat, satu bank yang mampu daya saing. Kemudian Universiti Islam, bukan sebagai universiti biasa. Universiti Islam, saya kata kalau nak disebut nama Universiti Islam, mesti diangkat martabatnya sebagai universiti ulum, bukan jadi Malaysia, di rantau dan di dunia. Dan itu kita lakukan. Dan yang lain-lain lah, ya, termasuk penerapan Islam, soal pakaian, aurat kalangan pelajar-pelajar, itu kita lakukan. Itu belum berkuasa sepenuhnya. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan doa saudara kita dapat tingkatkan ini. Ya. Baik, balik kepada kitab Mundiatul Musalli ini, saya bukan alim, saya bukan ustaz, tapi bila saya baca, saya kata perlu orang tahu ini siapa Daud Fatani, dan terutama orang-orang yang bukan mengaji pondok, bukan ada pengajian Islam. Saya tulis, dan kebetulan nota itu saya tulis dalam bahasa Inggeris. Maka lepas keluar, saya edit sedikit, diterbitkan di London oleh majalah Critical Muslim, Justice for a Plague Person. Tengok, saya pendekatan dakwah saya, kalau setakat tulis ke orang Habib ramai yang lebih alim daripada saya. Jadi saya kata,
Lebih baik kita tulis supaya orang Islam termasuk di barat dan orang bukan Islam tengok bahawa keistimewaan Islam itu oleh ulama zaman silam yang selalu dianggap konservatif, tradisionalis, sufi, orang pandang remeh, bahawa hebatnya kupasan yang ditulis pada tahun 1517. Kemudian bila kawan-kawan saya baca dalam bahasa Inggeris itu, orang kata Anwar patut terbitkan dalam bahasa Melayu. Siapa yang paling kuat gesah saya? Syekh Jamil Al-Jarumi dari Pondok Meleleh, Kedah. Syekh Jamil tu dia dalam tiap zikir majlis dengan kita, dia kata Anwar kena tulis ini, penting. Syekh Daud Fatani ini orang besar, alim besar, dan tak adalah dia tahu orang sekolah orang putih minat sama macam tu tentang situ. Jadi saya pun terjemah sedikit, minta kawan-kawan betulkan, tambah sedikit, itulah terbitkan rencana Munyatul Musalli dan Keadilan. Jadi saya ucap terima kasih. Pertamanya Syekh Jamil Al-Jarumi ini anak kepada Tuan Guru Syekh Tajuddin Al-Jarumi, seorang ulama besar Kedah, dan sepupu kepada marhum Fadil Noh. 2 minggu lalu pun saya singgah ziarah dia. Dia di antara yang bergelinang air mata dia boleh tengok ni. Dia kata kalau saya tulis, Tok Guru lain tulis, saya taklah heran sangat kerana kita tahu. Tapi dia kata kalau Anwar tulis, dia panggil saya Syekh Anwar lah. Kalau Anwar tulis, ini maknanya dakwah kita ini patut dilebarkan. Itulah sebabnya saya tulis, tidak sepertinya, tidak mendalam, tidak mengupas dari segi tradisi ilmiah Islam yang begitu baik, tetapi menghimbau pandangan dan menjadikan kupasan Daud Fatani sebagai asas. Jadi sebab itu saya harap kawan-kawan berada di Tambun, di Perak, dan baca, kritik, tegur, seperti juga buku baru yang saya tulis tentang Madani, tak ada masalah ya, kerana saya bukan pakar dalam bidang itu. Jadi teguran semua bagus. Tapi balik di Tambun ini, saya ada pasukan dengan Surah Asmuni yang ada rekod dia, orang yang ada akhlak, ada komitmen terhadap dengan Islam. Saya harap kawan-kawan di Manjui dan Tambun bagi peluang saya khidmat. Saya bukan nak serang orang lain, saya bukan nak janji langit dan bumi, saya hanya janji seperti doa Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, apa dia? In uridu illal islah mastata. Bagi peluang, insya-Allah aku akan lakukan upaya membuat perubahan dengan sebaiknya. Dan perubahan itu bukan saya nak tukar jawatan Perdana Menteri, tapi nak bela nasib rakyat. Yang Ustaz Zaki kata B40, sebenarnya kita B40 itu siapa? B40 itu bukan nombor. B40 itu petani, nelayan, cikgu sekolah rendah, polis pegawai rendah, tentera yang pendapatannya kurang daripada 2,000-2,500. Terlalu ramai di negara kita. Semua jerit hidup Melayu, depa yang bukan kerja kat Kedah, ayo. Saya lupa kena ayo ngayang. Tapi dia lupa yang kaya itu hanya kelompok yang berkuasa. Jadi janganlah jerit pakai ataupun cakap pasal hidup Islam, Allahu Akbar, orang miskin, menteri-menteri dan duta khas RM60,000, RM70,000 sebulan. Tolonglah tukar tradisi ini, guna kuasa kita jaga. Sekarang ini masalah rakyat banyak, harga barang naik, gaji tak naik, pertumbuhan ekonomi tak ke mana, kontraktor kecil Melayu sengsara ya. Jadi saya harap dan doa kepada Allah SWT, dan mohon kawan-kawan sama-sama mendoakan, mudah-mudahan kita boleh bawa perubahan ini supaya cita-cita murni 1517 yang ditulis oleh Syekh Daud Abdullah Fatani, keadilan itu bermakna dan ditegakkan di negara Malaysia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.